point kepada siapa-siapa untuk kita buat kita sama-sama baikilah. Okay. Okay, untuk simulasi hari itu baguslah ada yang sangat kreatif buat macam-macam jenis lah video. Cuma adalah beberapa yang saya tak dapat nak buka video dia sebabnya dia tak bagi link. Saya ada minta link, ada juga kot yang tak bagi. Allah alam dia perasan atau tak yang pemberitahuan Ustazah tu. Tapi tak apalah, Ustazah akan PM lepas ni. Cumanya letak nama betul lah dekat WhatsApp tu. Tak boleh letak nama samaran, nama panel tu, nanti ubahlah. Tak nama betul, nanti Ustazah boleh cari. Okay, Ustazah akan mula dengan sebutan. Okay. So kalau sebutan ni mungkinlah banyak yang ada masalah. Contoh perkataan yang macam dekat-dekat kan, macam dal, bat, ta marbutah, ta maftuhah. Kadang-kadang ta pun boleh jadi dal. Contoh macam fakat. Okay, fakat tiba-tiba jadi fakad. Lain tu maksud dia. Fakat tu maksudnya sahaja. Fakat tu maksudnya maka sesungguhnya jadi lain lah. Maksud dia jadi lain. Okay. Kalau fakat, fakat ni sahaja. Jadi pa dengan dal ni lain lah. Kalau dal ni kalau kita belajar tajwid, dal tu dah termasuk dalam huruf qalqalah kan. Macam ba, macam tu lah. Okay. Dal dengan ba. Ni pun banyak masalah juga. Aidan, okay, bat bukan aidan, lain. Macam ta marbutah dengan ta maftuhah. Ta marbutah ni kita tak bunyi T tu walaupun transliteration dalam buku ada T. Tak bunyi T. Macam kawan kita nama Nabilat. Nabilat. Kita tak panggil Nabilat, kita panggil Nabilah. Macam tu lah, kita tak sebutlah utlat, hurufat contoh. Adalah yang sebut. Ustazah ada perasan ada yang sebut macam tu lah. Kita sama-sama baiki. Kalau bunyi T tu bila perkataan tu akhir dia ta maftuhah, yang tak terbuka tu kan. Contoh macam apa dia, al-hafilat yang banyak tu kan. Sayarat. Bukan sayarah satu tu sebiji kereta, sayarat banyak kereta kan. Yang tu kita tulis ta maftuhah. Okay, kalau ta maftuhah, kita perhatikan kalau ta maftuhah tu bunyilah T dia. Okay. Panjang pendek. Dia juga panjang pendek. Walaupun sebenarnya dia taklah berdosa bila baca teks Arab tu tak panjang pendek, tapi dia tak kena peraturan lah, tak kena rules dia. Okay, kalau baca Quran tu betul lah yang tu fardu ain, kita kena belajar kan. So bahasa Arab tu pun ada kaitan dengan Quran lah. So macam kita dah okey bahasa Arab tu, okey lah, maksudnya kita boleh baikilah sikit-sikit bacaan Quran kita kan. Contoh macam Al-Qadimah. Al-Qadimah dengan Al-Qadimah lain. Al-Qadimah ni yang ke depan, yang akan datang. Al-Qadimah ni benda yang lama. Lain tu, walaupun beza dia alif dengan alif lepas qaf dengan ya lepas dal. Lain Jadi kalau kita nak sebut cuti yang akan datang, Allah telah Al-Qadimah, bukan Al-Qadimah. Panjang pendek tempat lain. Jadi berubah juga maksud. Bikum. Ustazah ada perasan juga. Wallah alam kelas awak ke kelas lain. Bikum dengan bikam tu lain. Kalau kita nak tanya berapa banyak kan, how much kan, bikam tashabin macam tu. Bikam tashab. Bikam adfa'. Bikam tadfa'. Bikam tadfa'in. Macam tu lah. Bukan bikum. Apa lagi, lau samah ke, lau samah dia tak jadi lau samah tu, jadi lau samahti, lau samahta, sebab kita cakap dengan orang kan, kita nak minta keizinan dia. Contoh kita kata minta maaf saya nak pergi kelas sekarang, nak pergi kelas bahasa Arab sekarang kan. Lau samahti, contoh kawan kita perempuan, lau samahti, kalau kawan kita perempuan, lelaki lau samahta,
لو سمحت أريد أن أذهب إلى فصل اللغة العربية الآن. Kan? Senang tu buat ayat. Ataupun saya ada kelas bahasa Arab sekarang. لو سمحتي عندي محاضرة اللغة العربية الآن. محاضرة boleh, فصل pun boleh. Masalah. Ustazah percaya awak semua ni banyak vocabs ni. Cumanya tak tahu macam mana nak letak dalam ayat. Dia jadi cantik sikit kan. Dan juga habis yang tu apa lagi yang Ustazah nak? Muzakkar mu'annas. Kalau anta dengan anti tu bezalah. Memang bezalah. Tapi mungkin ada lagi yang susah nak susah nak bezakan perkataan bila kita tukar kepada anti ke anta nak tukar kepada anti. Contoh fi'il madhi dulu. Contoh fi'il madhi ni senang je. Beza dia apa? Beza dia ta baris atas dengan ta baris bawah. Yang ni Ustazah sebut anta dengan anti dulu sebab kita perbualan dua orang. Okay, kalau untuk role play tu mungkin akan libatkan dhamir ataupun kata ganti diri yang lebih yang lain. Contoh antuma ke, antum ke, antuna ke. Kan sebab ramai kan 6 hingga 8 orang untuk semasa ni jadinya mungkin awak akan guna dhamir yang jamak tu lah, yang antum, antuna kan. So Ustazah highlight dulu dekat anta dengan anti. Anta dengan anti ni tak susah pun nak beza dia. Beza baris, contoh kalau fi'il madhi, baris dekat belakang tu just anta, contoh kita tambah tak baris atas untuk muzakkar kan. Awak dah makan, hal akalta ataupun hal akalti. Akalta lelaki muzakkar, akalti perempuan muannas. Beza. Terang-terang kawan kita tu perempuan. Janganlah anta, janganlah refer kepada dia sebagai anta. Salah lah. Hal qara'ta al-kitab. Awak dah baca ke buku tu? Hal qara'ta al-kitab. Nah je. Okay. Fa'il mudhari' ni dia lain sikit lah. Okay, kalau anta dengan anti, anta ni senang je lah tambah ta dekat depan. Cumanya kalau anti ni dia tambah yanun dekat belakang. Kita contoh ila aina tazhabin, awak nak pergi mana tu? Tatajawalin, nak pergi bersiasat kat mana? Berapa nak berapa nak cucuk duit ni kan? Bikam tashabin. Macam tu lah. Apa lagi? Banyak semua perkataan kalau yang jenis yang fi'il mudhari' tambah saja yang. Okay. Dan juga kalau kita contoh ada yang Ustazah perasan, contoh kita nak letak contoh ma'aka, ma'aki. Ma'aka, ma'a campur anta dia tak jadi ma'a anti. Ma'a campur anta, campur anti dia jadi ma'a anti, ma'a anta. Tak, dia akan jadi ma'aka ataupun ma'aki. Ada Ustazah dah highlight dah benda tu. Kalau macam susah lagi nak buat ayat boleh tanya Ustazah. Okay. Dan bila kita bercakap ni, bila buat video kan, kita bukan sekadar kita nak penuhkan assessment untuk subjek kita. Okay. Kita nak belajar juga untuk benefit kita lah untuk akan datang. Contoh kita berlatih sebut huruf dengan jelas, tak perlu laju. Okay. Nak nampak kita memanglah awak semua bagus kan. Tapi kalau contoh kalau kita nak berbual, sebut satu-satu huruf. Dia jelas, yang penting jelas. Orang pun faham kita sebut apa. Dan kita bagikan hak huruf tu lah. Kalau hamzah, biar bunyi hamzah. Kalau belakang dia tu lam, bunyi lam. Contoh al-jibal, bunyi lam. Okay. Al-bursh at-taw'ami contoh. Bunyilah alif, hamzah tu bunyilah. Sebabnya ada juga yang susah dengar, tak dengar bunyi hamzah dekat tengah kan.
Semua huruf tu dia ada hak dia. Kan kita bagi hak dia. Okay. Ada soalan? Tak ada Tak ada Ustazah. Tak ada Ustazah. Okay, tak ada. Bagus. Tak ada soalan. Kita tengok. Tadi ada tengok video dalam YouTube ke tak dapat tengok? Dapat Ustazah, cuma macam apa dah, YouFuture tu slow sangat. Nak buka video yang kedua tu tak boleh lah. Macam slow. So, YouFuture. Memang YouFuture tu memang macam tu. Okay, tak apa. Nanti bila ada masa nanti lepas Ustazah dah habis kelas live ni bolehlah buka slow-slow Okay. Contoh yang apa lagi Ustazah nak tunjuk yang muka surat 62 contoh. Okay. Andama turid an tashtari syai'an fas'al. Contoh okay, ketika kita nak beli sesuatu kita akan tanya fas'al, tanyalah. Okay, yang ni untuk lelaki fas'al. Kalau perempuan jadi tambah ya fas'ali. Kita dah belajar rasanya amar tu. Mungkin awak tak ingat lah kot kalau dia kan. Boleh tengok balik. Okay, fas'ali, maka tanyalah. Kalau kawan kita perempuan lah, fas'ali. Okay, min fadlik. Min fadlik ni ialah kita ayat yang sopan kan, min fadlik. Excuse me kan, min fadlik lah tu. Okay, min fadlik ni boleh letak dalam apa-apa ayat je. Nak tanya soalan, nak tanya pukul berapa ke, boleh tanya min fadlik. Okay. Kam saman hazal lu'lu' kam sa'ar hazal jawal kam tukallaf tazkira al-qitar bikam ad-daraja. Okay. Ini semua contoh-contoh je lah. Kita tak perlu strict pada benda ni. Cuma bila tak strict pada benda ni, bila kita bercakap ubahlah sikit kan. Contoh bikam ad-darajah ni berapa harga basikal ni kan. Bikam apa? Bikam al-kitab. Boleh lah kan. Benda-benda ataupun kosakata yang kita dah tahu tapi kita cuba praktikkan dalam video kita. Mungkin Ustazah tak strict kepada yang hiwar. Contoh hiwar 1, hiwar 2 ambil sebiji. Tak nak lah macam tu. Tukar sikit. Kan banyak kita belajar perkataan kan. Kita cuba buat ayat. Kalau kita tak buat ayat, takat tu je lah yang kita faham. Okay. Kita tengok yang, Ustazah sebenarnya Ustazah nak highlightkan mudhaf ilaih, sifah wa mawsuf. Ustazah nak highlightkan qawaid nahwiyah ni untuk pelajaran kita yang keempat, ada ar-rabi' dengan ad-darsul khamis. Ad-darsul khamis nanti lam alif, la nafiyah dengan la nahiyah. Ustazah nak tekankan yang tu. Yang ni semua ni boleh tengok video yang Ustazah bagi. Okay. Kita tengok yang mudhafun ilaih dan sifah wa mawsuf muka surat 63 safha salasah wa sittun. Okay, mudhafun ilaih ni memang selalu kita akan jumpa lah. Confirm akan jumpa, tak mana-mana pun akan jumpa. Okay. Jadi mudhafun ilaih ni dia punya syarat utama dia mesti 2 perkataan baru dia jadi mudhafun ilaih. 2 kalimah, mesti ada 2. Kalau sebiji dia tunggal, kita tak panggil mudhafun ilaih. Sebab apa? Sebab mudhaf ni maksud dia sandar. Mudhafun ilaih disandarkan kepadanya. Jadi bila dah sandar menyandar ni kena ada 2 lah. Kena ada 2 benda. Jadi contoh dekat sini ada kitab at-taliq. Kitab at-taliq. Miftah as-sayyarah. Ghurfah al-muhadhir. Okay. Jadi kalau Ustazah nak tanya, Ustazah nak letak dia perkataan al-kitab saja, boleh tak? Jadi tak al-kitab? Jadi, tapi dia difahami. Orang tahu, okey, buku. Kita nak cakap buku. Al-kitab, contoh Ustazah letak. Okey. Indi kitab. Yang awak semua faham kan? Okey, nak Ustazah bagi tahu yang dia tu ada buku. Betul. Tapi bila kita letak mudhafun ilaih, buku yang kita refer tu dia lebih khusus. Kan?
Dia serta kata ini kitab apa alik? Oh okey, bila orang faham, bila orang dengar, oh bermakna dia ada buku orang pelajar. Okay, dekat dia tu ada buku belajar. Buku tu lebih fokus lah. Okey, contoh Miftah. Okey, Ustazah kata okey, Indaha Miftah. Oh dia ada kunci. Kunci apa tak tahu. Tapi dia ada kunci lah. Okey, kalau Ustazah kata Indaha Miftahus Sayyarah. Dia ada kunci kereta. Oh okey, orang tahu dia ada kunci kereta. Maksudnya ada di kereta lah. Okay. Bukan kunci bilik ke. Kunci kereta. Okay. Ghurfah al-muhadir. Urid an azhab ila al-ghurfah. Contoh buat ayat. Okay, saya nak pergi ke bilik. Bilik apa tak tahu. Okay, letak ghurfah al-muhadir. Okay, tahu. Oh dia nak pergi ke bilik isyarah. Okay. Jadi kehadiran mudhaf ilaih secara tak langsung kita bagi pemahaman dekat pendengar, benda tu lebih fokus, lebih khusus. Okay. Habis mudhaf ilaih. Okay, kita tengok sifah wa mausuf. Okay, sifah wa mausuf ni dia lain sikit daripada mudhaf ilaih. Okay. Mudhaf ilaih, perkataan mudhaf mesti kat depan Okay. Bila mudhaf datang, mudhaf ilaih ni mesti ada alif lam. Mudhaf tak boleh letak alif lam. Bila letak alif lam dia tak jadi mudhaf ilaih dah. Okay, syarat dia macam tu. Yang first tak ada alif lam, yang kedua wajib ada alif lam. Wajib bukan sunat. Okay, sifah wa mausuf. Sifah wa mausuf ni dia punya peraturan dia al-mutabaqah kita panggil. Mutabaqah ni maksudnya dia selari. Okey, dia ni ada alif lam, mausuf ada alif lam, sifah dia mesti ada alif lam. Dekat sini okey, sifah wa mausuf. Okey, sifah ni dekat belakang Sifah mesti datang selepas mausuf. Sifat ni sifat lah, mausuf ni tuan punya sifat. Okey, benda yang kita sifatkan kepadanya, yang kita beri sifat itu kita panggil dia mausuf. Okay. Dia mesti datang first dulu. Kita tak boleh letak sifat dulu. Nak letak sifat dululah sebab kita nak describe contoh ni al-jawal ni telefon kan. Kita nak describe telefon ni murah, rakhis ni murah. Kita nak letak rakhis dulu, tak boleh. Dia tak jadi. Okay. Salah lah. Dia jadi al-jawal, al-rakhis baru jadi sifah mausuf. Okay. Ataupun jawal rakhis. Rasa tak nak letak alif lam lah. Boleh? Tak nak letak alif lam, dua-dua jangan letak alif lam. Jadi jawal rakhis. Okay. Contoh dia ada mausuf dia tamarbutah. Ada tamarbutah muannas lah. Sifah dia mesti ada tamarbutah. Sebab Ustazah kata awal-awal tadi dia bersifat dengan sifat yang selari. Kan? Dia salah satu ciri dia selari. Okay, selari maksudnya bila ada alif lam, dua-dua ada alif lam. Kalau satu tak ada alif lam, kalau mausuf tak ada alif lam, sifah pun tak ada alif lam. Sifah ni dia akan ikut mausuf. Dia akan mesti ikut mausuf. Okay. Kalau mausuf ni perempuan, macam Sayyarah ni. Okay, sifah pun mesti perempuan. Sayyarah ada khisah. Kita tengok kat bawah. Kat sini dia bawa datang sifat ismu tafdhil dengan ma' ta'jubiyah. Kenapa dia letak tiga benda ni? Sebabnya ismu tafdhil dengan ma' ta'jubiyah ni dia asalnya daripada sifat. Sifat ni kata adjektif lah kalau kita belajar bahasa Melayu kan. Dia tukar kepada ismu tafdhil. Ismu tafdhil ni ialah kata nama untuk perbandingan. Ustazah boleh cakap macam tu lah untuk kita semua faham. Kata nama untuk perbandingan itu kita nak bandingkan contoh dua benda. Kita akan guna ismu tafdhil. Ma' ta'jubiyah ni untuk kita kita nak bagi tahu keterujaan kepada sesuatu benda. Okay? Juga berasal daripada sifat. Okay, sifat. Kita tengok dalam kotak ni dia ada dalam kurungan kan. Okay, yang dalam kurungan ni kita panggil dia wazan. Siapa yang pernah belajar bahasa Arab dia tahu. Okay, wazan ni kita boleh kata acuan lah. Acuan. Kita nak buat kuih, kita nak ada acuan dia kan baru jadi. Kita nak buat sifat ni, dia kena ada acuan dia baru jadi sifat. Baru jadi sifat.
Okey. Dalam buku diletak fa'il. Sebenarnya sifat ni banyak, dia banyak acuan dia, banyak wazan dia. Tapi kita letak satu je lah, supaya kita letak satu ni yang masyhur, yang biasa, yang banyak digunakan. Banyak je yang lain, banyak yang lain. Jadi kalau letak yang lain pun nanti susah nak faham, susah nak ingat. Kita letak fa'il. Okay, fa'il ni contoh dia apa? Kabir, saghir, tawil, panjangan, qasir, pendek. Apa lagi? Jamil, cantik. Rakhis, murah. Jadi ini ialah semuanya kata sifat. Di bawah wazan fa'il. Bila jumpa macam ni kita tahulah, oh ini ialah sifat. Sifat lah sebab di bawah fa'il. Apa yang fa'il ni? Okay, fa ni merujuk kepada kaf. Ain ni kepada ba. Ya ialah lam ni ialah ra. Macam tu. Dia punya cara dia macam tu. Sayyarati kabirah. Kereta saya besar. Baiti jamil. Rumah saya cantik. Qamisi rakhis. Kemeja saya murah. Itu semua ialah sifat kepada perkataan di depan ni. Kita tengok ismu tafdhil. Ismu tafdhil ni macam saya kata tadi, dia kena dia bandingkan. Contoh wazan dia af'al. Wazan dia memang af'al lah. Memang af'al. Contoh akbar, asghar. Akbar lebih besar. Ataupun paling besar, terpaling. Ikutlah, akbar. Sayyaratuhu akbar. Keretanya lebih besar. Baituhu ajmal. Rumahnya lebih cantik. Qamisuka arkhas. Qamisuka arkhas, kemeja awak lebih murah. Kita nak bandingkan. Okay? Jadi kita guna af'al. Ma ta'ajubiyah. Okay. Ma ta'ajubiyah ni memang ma af'al. Dia memang bawah wazannya ma af'al. Okay. Apa ma af'al ni? Ma akbar, ma asghar. Ambil daripada sifat tadi. Ambil daripada sifat tadi, kita tukar kepada wazan ma ta'ajubiyah. Dia jadilah macam tu. Ma akbar. Kalau kita terjemahnya, betapa besarnya. Wah besarnya. Kan? Betapa besarnya. Ma akbar sayyaratahu. Besarnya kereta dia. Ini kalau kita terjemah secara bahasa kita bercakap lah. Tapi kalau kita terjemah secara atas buku, jadi ma akbar betapa besarnya kereta dia. Macam tu. Ma ajmal baitahu. Betapa cantiknya rumah dia. Ma arkhas qamisaka. Betapa murahnya kemeja awak. Okay. Ada soalan? Ada okay, jadi ismu tafdhil. Okay, contoh sayyaratuhu akbar mini contoh. Saya sebut ayat. Kan? Sebab rasanya macam tergantung lah Ustazah. Okay, bolehlah nak tambah ayat belakang, tak ada masalah. Sayyaratuhu akbar mini. Okay, Ustazah tambah. Mim, nun, ya. Contoh. Oh, kereta dia lebih besar daripada kereta saya. Dan sebab tadi kan nak perbandingan, bolehlah nak tambah belakang ni. Baituhu ajmal min, nak tambah boleh ni. Baituhu ajmal min bait, apa? Min bait, min bait, apa nama dia? Min bait Muhammad contoh. Kan? Nak letak nama orang pun boleh, tak masalah. Rumah dia lebih cantik daripada rumah Muhammad contoh. Kan? Kami suka arkhas min qamis min qamis si Zaid contoh. Kemeja awak ni lagi murah daripada kemeja yang Zaid beli. Dia macam tu. Okay? Habis yang ni. Nak tanya. Ya. Kalau lah contoh kitabi contoh buku saya. Adakah perlu kita sebagai mudhaf ilaih kitab atau bi ya tu? Kitabi. Okey, boleh. Ada yang kata mudhaf ilaih.
Bolehlah kalau tapi yang dekat-dekat sini kita ambil yang dua perkataan yang nampak lah. Okey. Dua perkataan yang nampak tapi sebenarnya boleh je kita nak kata dia mudhaf ilaih. Okey. Okay. Cuma saya bagi dekat sini yang kita nampak ismun zahir kita panggil. Yang ni kitab At-Taliq ni, dua-dua ni kita panggil isim zahir. Benda kata nama yang nampak. Kalau yang macam tu dia dhamir kan. Dhamir ni maksud dia benda yang tersimpan, benda yang tak terlihat. Jadi sebab tu kita panggil dhamir kan. Dia tu dhamir kepada anda kan. Okey. Bagus soalan Said tu bagus. Okay, syukuran. Afwan. Okay. Okay. Sudah masuk dekat la nafiyah dengan la nahiyah. Pelajaran yang kelima. Surat berapa? Ambil tu. Tak jumpa. Okey. La nafiyah dengan la nahiyah muka surat 82. Okay. La nafiyah, la biasa kita tahu la tu la je lah kita tahu kan. Jadi sebenarnya la dalam bahasa Arab banyak jenis. Dekat sini kita akan tengok jenis dia la nafiyah dengan la nahiyah. La nafiyah ni kita menidakkan sesuatu lah, kita menafikan sesuatu. Kita akan guna la nafiyah. Okay, sebenarnya lam tu sama je, lam alif. Lam alif. Cuma nama lam tu yang akan berbeza. Nama lam tu ini kita memang guna lam alif. Tapi kita nak sebut, kita nak bagi tahu dekat sini lam alif ni dia ada banyak nama. Berdasarkan penggunaan dia dalam ayat. Contoh la nafiyah. Zuhair la yasbah fil masbah. Zuhair dia tak berenang dalam kolam renang. Tak tahulah dia berenang kat mana tapi dia tak berenang dalam kolam renang kan. Zahrah la tasbah fil masbah. Zuhair dengan Zahrah ni nama orang. Okey, beza dia yang ni muzakkar muannas lah. Tengok lam sama je. Okey, sama je lam. Kalau tengok kat bawah nahiyah pun lam sama juga. Okay, yang bezanya penggunaan dia lah. Okey. Ini mufrad. Musanna Zuhair wa Sabir la yasbahan fil masbah. Zuhair dan Sabir dia tak berenang dalam kolam renang. Zahrah wa Maryam la tasbahan fil masbah. Tidak. Bila kita terjemah dia tidak. Okay, kalau la nahiyah dia maksudnya jangan. Sebab dia tegah. Nahiyah ni maksudnya tegahan. Okay. Bila tegahan maksudnya kita tegah tu mesti ada orang kat depan kita. Takkan kita tegah angin ke benda yang tak ada depan mata. Benda yang tak nampak depan mata. Kita tak panggil nahiyah lah tu. Sama macam amar. Dan amar adalah amri yang kita guna. Kita nak suruh. Kita suruh orang. Orang tu ada depan mata. Jadi benda tu berkait dengan ada paling kurang ada dua orang lah. Ada dua orang lah sebab kita nak tegah siapa tak buat benda tu. Jadi kita akan guna la nahiyah. Okay. La tasbah fil masbah ya Zuhair. Senang je kita tengok ada tanda seru ni kan. La nahiyah dah tu. Dan juga kita tengok huruf belakang ni, dua-dua lepas lam alif ni kita akan guna fa'il mudhari'. Dua-dua fa'il mudhari'. Beza dia kalau la nahiyah, ha ni baris mati. Ataupun apa-apa perkataan lah. Contoh, la taqra'. La taqra'. La apa lagi? La ta'kul. Semua tu mati. Mati. Kalau yang ni, la taqra' la taqra'. 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 La taq
Kalau la nafiyah, perkataan akhir dia baris depan. Baris depan. Okay? Itu beza dia. Dan juga ayat ni biasanya la nafiyah ni ayat berbentuk statement, berbentuk kenyataan. Kan? Kalau la nahiyah ni berbentuk macam berbentuk ada macam dialog gitulah. Ada tanda seru. La tasbahi fil masbah ya Zahra. Jangan berenang dalam kolam renang tu. Wahai Zahra. Itu macam tu. La tasbaha fil masbah ya Zuhair wa Sabir. Musanna. La tasbaha fil masbah ya Zahra wa Maryam. Apa lagi beza dia? Beza tadi penyataan kan, ayat dan juga baris. Beza apa lagi? Beza dekat anti mufrad dengan antuma musanna. Tengok dekat sini. Kita buang perkataan akhir dia, kita buang nun. Okay. Okey. Tasbah ni bila kita daripada sabaha jadi tasbah anta. Kalau anti jadi tasbahin. Ada nun ni. Sebenarnya bila kita bila fa'lun mudhari' yang asal jadi tasbahin. Okay. La tasbahin fil masbah. Sebabnya kita guna dhamir anti kan. Yang ni kenapa tak ada Ustazah? Sebabnya yang ni kita guna dhamir hiya. Beza. Yang ni hiya. Yang ni kita guna dhamir anti. Kenapa tak guna dhamir hiya Ustazah? Sebabnya kita nak tegah orang. Jadi orang tu ada depan mata. Jadi kita akan guna dhamir anti. Okay. Bila dhamir anti, tasbah ni hiya lah. Dhamir anti tasbahin. Jadi bila dah masukkan lam nahiyah dekat depan, automatik nun kita panggil nun perempuan ni kan. Nun mukhatabah ni kita buang. Jadi la tasbahi. Okay. Musanna dia ada nun sebenarnya. Kan? Tengok yang ni. Yang ni huma ni. Ni dhamir huma. Yang ni dhamir antuma. Jangan keliru Sebab apa? Sama lah macam tadi. Sebab kita menegah orang kan. Jadi kita akan guna dhamir yang mukhatab. Kan? Anti, anta, antuma, antum. Okay. Yang ni huwa, hiya, huma. Huma yasbahan. Tasbahan. Kalau yang antuma jadi tasbahan. Nun ada nun. Tapi sebab dia la nahiyah jadi buang nun. Jadi la tasbaha fil masbah ya Zahra. Jadi ada 3 benda kan tadi Ustazah kata tadi. Yang pertama ayat. Ayat berbeza. Yang kedua penggunaan dhamir tu. Penggunaan dhamir. Ada penggunaan dhamir lain. Jadi akan berubahlah dekat baris. Dan last sekali buang nun tadi. Buang nun. Last. Itu 3 benda yang penting lah saya rasa untuk nahiyah. Habis. Ada soalan? Ke dah pening? Macam banyak sangat Ustazah explain. Ada soalan tak? Tanya je. Okay. Dia semua faham Semua faham. Tapi bila Ustazah minta dia buat ayat, dia jadi macam keliru sikit. Itu biasalah tu. Okay. Contoh kita ambil yang ni. Kalau sahih ni maksudnya betulkan al-akhta, kesalahan yang berikut. Al-atiyah ni yang berikut. Al-mudarrib la tudarrib fi sabah. Apa yang salah dia? Salah dia dekat. Apa salah dia? Dia panggil nama. Tidur kau ni. Daniel mana Daniel? Ya saya. Daniel. Apa salah dia nombor 1 ni? Apa salah dia Daniel? Al-mudarrib la tudarrib fi sabah. La tudarribu fi sabah. Apa beza? Apa yang salah dia?
Ta. Ta. Jadi Dari yudarib. Okey, Daniel, lam ni lam apa? Nafiyah ke nahiyah? lam nafiyah. Lam nafiyah. Ya, lam nafiyah. Okey, ahsanta. Okey, at-tabakha la yatbakh al-yawm. At-tabakhah ni chef. Chef perempuan. La yatabakh al-yawm. La tatbakhu al-yawm. Okay, la tudakhini ya Mu'az. La tudakhini ya Mu'az. Maksudnya jangan merokok. La tudakhin ya Mu'az. Jadi, apa yang salah dia? Tudakhini ni untuk perempuan. Kan? Jadi kalau nak buat, kena tukarlah la tudakhin ya Mu'az. Buang ya. Nun tu matikan dia. La tudakhin ya Mu'az. Jangan merokok wahai Mu'az. Jangan merokok. Okay. La tusyahid al-film ya Rawdah. Jangan tengok filem wahai Rawdah. Jangan tengok movie. Kan? Tusyahid salah. Jadi apa? La Tusyahida. la tusyahidi. Ya saja. Tambah ya. Tambah ya. La tusyahidi al-film. Okay. La tarkab ad-darajah ya Amir wa Umar. Tarkaba. La tarkaba ad-darajah ya Amir wa Umar. Jadi ba baris atas tambah alif selepas ba. Okay, habis. Okay, yang seterusnya ni Ustazah akan sambung next class lah. Ustazah akan sambung untuk minggu depan kita akan habiskan bab 5. Okay. Dan kita akan, Ustazah akan bagi sedikit, Ustazah akan bagi sedikit penerangan lah tentang apa lagi, ujian apa kita ada, ujian mendengar, ujian menulis dan ujian lakon peranan awak tu. Kita akan tengok, Ustazah akan bagi penjelasan lah untuk yang seterusnya. Okay. Okay, kalau tak ada soalan, Ustazah berhenti dekat sini. Naktafi bihaza. Kalau ada soalan boleh tanya dekat WhatsApp. Okay. Syukran lakum. Kehadiran. Jangan lupa tik dekat di feature. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Afwan. Syukran Ustazah. Afwan.